أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung perbincangan kita daripada kitab huraian hadis geoeskatologi. Iaitulah perbincangan mengenai hadis-hadis yang berkait dengan akhir zaman daripada sudut geografi. Dan kita telah masuk pada bahagian yang kedua daripada kitab ini yang membicarakan mengenai perihal kawasan geografi yang dinamakan sebagai Tanah Rom. Dan kita masuk pada bab 2 pada malam ini yang membicarakan mengenai satu wilayah yang dinamakan sebagai Syam. Syam merujuk kepada kawasan sebelah Asia Barat, utara Asia Barat. Benua yang sama dengan benua kita lah. Asia ni, kita ni Asia Tenggara, Belah Timur. Belah Timur nak hala ke selatan, Asia Tenggara. Tapi di sana barat laut, Asia Barat, sebelah utara, dekat dengan Eropah Timur. Ini Syam. Barat mengenali kawasan tersebut sebagai Levant. Dalam bahasa mereka, mereka panggil Levant atau Levante. Syam ni kawasan. Bersempadankan Turki di utara, Iraq di timur, Tanah Arab di selatan dan Laut Mediterranean di barat. Kawasan dia agak strategik lah, pertemuan antara benua. Jadi ini dah jadi sebahagian daripada Eropah dah. Sebahagian di Asia, sebahagian di Eropah. Ini sepadan di sebelah utara Syria. Iraq ni timur, Tanah Arab di selatan dan Laut Mediterranean di barat. Laut Mediterranean, laut pertemuan 3 buah benua, Asia, Afrika dan juga Eropah. Selepas dijajah, kolonial memecahkan Syam kepada 4 negara, iaitu Palestin, Syria, Lebanon dan Jordan. Hari ini kita dah jumpa dah dalam peta kawasan yang dinamakan sebagai Syam. Dah jumpa dah nama Syam. Kalau bercakap dengan orang Arab, bila sebut Syam, dia merujuk kepada Syria secara khusus. Kalau pergi Syria pula, cakap dengan orang Syria, Syam ni merujuk kepada Damsyik, Dimashq secara khusus. Tak termasuk daerah lain lah. Itu yang mereka kegunaan hari ni. Kegunaan hari ni, Syam ni sudah tidak sama seperti dulu. Adapun dulu, di kawasan yang luas, meliputi Palestin, Lebanon dan Jordan sekali, termasuk Syria lah. Kawasan yang lebih luas daripada itu. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syam ini berada di bawah jajahan Rom, termasuk bawah tanah Rom. Zaman Nabi ini, Syam ni bukan negara Arab. Dia bukan duduk bawah orang Arab.
dan tidak bercakap dengan bahasa Arab pun. Cuma sekarang ni je jadi sebahagian daripada tanah Arab. Syam merupakan kawasan penting bagi pengkaji arkeologi dan sejarawan. Ini kerana kawasan ini menjadi sebahagian daripada penempatan tamadun asal peradaban manusia, tamadun Mesopotamia. Kita tahu tamadun awal manusia dulu, ia bermula di kawasan-kawasan perairan, terutama sekali sungai-sungai. Macam tempat kita lah. Tempat kita pun dulu, kawasan-kawasan sungai-sungai, terutamanya muara, dia jadi bandar. Sebab pengangkutan yang paling efisien zaman hari itu ni pengangkutan melalui air, sama ada laut ataupun sungai. Cuma kalau nak bandar kat laut ni payahlah, dengan ombak dengan tunya. Biasa orang buat di muara Kuala ke, sungai-sungai yang airnya lebih tenang. Jadi tamadun Mesopotamia ini merujuk kepada tamadun yang berada pada lokasi dua sungai yang panjang. Mesopotamia itu sendiri bermaksud negara dua sungai, iaitulah sungai Dajlah dan sungai Furat. Dan Syam ini merupakan satu kawasan yang diairi dengan sungai Furat. Sungai Furat ni sungai yang melalui 3 negara, jadi sungai terpanjang lah. Lain daripada sungai Nil di Afrika. Sungai di Asia ni, sungai Furat daripada Turki ke Syria dan ke Iraq. Oleh kerana sungai ni sungai yang panjang melalui berbagai kawasan ni, maka wujudlah satu tamadun di kita kira muka Kuala lah, sebelum berakhir di Teluk Parsi. Berakhir di Teluk Parsi di Iraq hari ini, dia bersambung ada antara dua sungai Dajlah dengan sungai Furat ni. Jadi tamadun ni antara tamadun terawal manusia lah. Tamadun terawal manusia, tamadun Babylon. Dan berkait dengan keturunan-keturunan ataupun etnik-etnik yang hidup di kawasan panjang sungai itu. Tempat tinggal bangsa Assyrian. Mari perkataan Syria ni daripada satu kaum yang dinamakan Asyuriyun ataupun Assyrian, yang berjiran dengan Sumerian, Akkadian dan Babylonian. Kawasan Syria dia penempatan Assyrian. Ia turut menjadi titik pertembungan kuasa-kuasa besar dunia sejak zaman dulu lagi. Baca sejarah Syam ni, daripada awal tamadun manusia lagi jadi tempat konflik, tempat perang semua. Pernah orang Babylon daripada Iraq menyerang kawasan tersebut. Zaman Nabi Musa alaihi salam pernah diperintahkan untuk membuka balik Palestin daripada Goliath Jabbarin, juga berlaku di Syria. Pernah ketika kerajaan Mesir menjajah kawasan Syam ini, dan berbagai lagi sejarah pertembungan tamadun yang berlaku di sana. Kerana tidak mustahil lah Syam ini menjadi tempat yang sangat strategik untuk arkeologi dan para sejarawan untuk membuat kajian tentang tamadun manusia. Banyak tempat-tempat UNESCO. Kalau orang minat tentang pelancongan sejarah, nak tengok kesan-kesan peninggalan sejarah dulu, boleh pergi ke sana. Juga bumi ramai anbiya dan tempat kelahiran Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Dan di Syria ni juga banyak kubur-kubur Nabi. Kalau kita kubur-kubur Nabi banyak di sana. Kerana
Di sana ni tempat bermulanya keturunan Nabi Bani Israel. Kalau kita masih ingat, sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dia diusir daripada kerajaan Babylon di Iran, dia berhijrah ke Palestin. Sama dengan isterinya Siti Sarah, melahirkan Nabi Ishaq, melahirkan Nabi Ishaq di Palestin. Dan daripada Nabi Ishaq ni lahir Nabi Yaqub. Dan kita baca dalam kisah Nabi Yusuf tu, Yaqub ni ada 12 orang anak. Antaranya Nabi Yusuf lah. Dan daripada keturunan tu ramai Nabi-Nabi. Boleh dikatakan antara kaum yang paling ramai Nabi, kaum Bani Israel. Nah, semuanya berkisar kawasan-kawasan itulah. Kawasan-kawasan sama ada Syria, Jordan, Palestin dan sebagainya. Asimilasi tamadun Islam menyebabkan keturunan Syam hari ini bertutur dalam bahasa Arab. Itu sejarah dia. Dulu macam kita sebutlah, bangsa dia bukan bahasa Arab. Ada sana bangsa Assyrian, bangsa Sumerian, Akkadian dan ada keturunan bangsa Babylonian. Cuma bila Islam masuk, terutama pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, berjaya membuka Syam, berjaya membuka Syria, berjaya membuka Damsyik, Halab, kemudian kemuncaknya berjaya membuka kota Palestin, buka Baitul Maqdis pada tahun ke-16 Hijrah. Pada ketika itulah Umar memerintahkan orang-orang Arab untuk menjadi gubernur di sana. Perintah di sana, bila kerajaan orang Arab, maka sedikit sebanyak bahasa Arab itu menjadi bahasa perantaraan kerajaan. Nak tak nak, rakyat nak berurusan kerajaan, kena belajar bahasa Arab juga. Campur pula bahasa Arab ni bahasa agama Islam, bahasa Al-Quran. Orang di sana memeluk agama Islam, belajar Al-Quran, belajar sekali bahasa Arab. Akhirnya bertukar daripada bahasa asal mereka, Assyrian, ataupun sebelum tu bahasa yang dibawa oleh Rom, bahasa Rom lah. Rom ni asal daripada sana juga sebenarnya, asal daripada Syam juga. Kita baca sejarah dia sebelum ni, Rom bin Isu bin Ishaq, itu keturunan dia. Tapi akhirnya jadi bahasa Arab di sana. Pada zaman Uthmaniyah, Syam berada di bawah tanggungjawab gubernur Hijaz, Sharif Hussein Al-Hashimi. Jadi sejarah Syam ni panjanglah. Pernah jadi pusat pemerintahan Islam, khalifah. Pada zaman Nabi dulu dijadikan pusat pemerintahan Islam di Madinah lah, macam hak Nabi buat. Kemudian sahabat-sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Ali ditukar Basrah dan Kufah. Kemudian lepas pada zaman Sayyidina Ali itu berakhir zaman Khulafa Ar-Rashidin, bangkitnya dinasti Umawi. Zaman Umayyah telah tukar daripada Madinah ke Damsyik sebagai pusat pemerintahan. Sayyidina Muawiyah ni asal dia adalah gubernur memang. Sayyidina Osman perintahkan dia untuk jadi gubernur di Syam. Dan dia ada pengaruh di sana lah. Bila Khilafah Islamiyah bertukar kepada dia, dia terus menjadikan tempat dia bernaung itu, tempat dia memerintah itu sebagai pusat pemerintahan Islam. Sejarah. Jadi kemudian tukar zaman Abbasiyah, ditukar ke Baghdad pula jadi pusat pemerintahan Islam, lalu bertukar begitulah sehinggalah kepada zaman khalifah yang terakhir, Khalifah Uthmaniyah. Diletakkan Syam ni di bawah tanggungjawab gubernur Hijaz. Hijaz ni kita dah baca sebelum ni, tanah Arab. Tapi pemerintahan Gubernur Hijaz ni dijaga sekali kawasan-kawasan Syam. Dijaga Mekah, dijaga Madinah, jaga tanah Arab, termasuk jaga sekali Syam tu. Sharif Hussein Al-Hashimi. Keturunan Nabi lah dia ni, Al-Hashimi. Keturunan Bani Hashim.
Pada era kolonialisasi pula, perjanjian Sykes-Picot memperuntukkan Jordan dan Palestin berada di bawah pengaruh British, sementara Syria dan Lebanon di bawah pengaruh Perancis. Jadi, lepas pada perang di antara orang Arab dengan Turki, Great Arab Revolt yang berlaku pada tahun 1916, yang menyebabkan tanah yang diperintah oleh orang-orang Arab ni berjaya dipisahkan daripada Turki Osmaniyah. Orang Islam Melaka ni berlawang nama sendiri kerana penjajah. Dia kata tak layak orang Arab ni jadi rakyat ataupun jadi duduk bernaung bawah Turki, sepatutnya dia jadi khalifah. Malah berjanji kepada orang Arab nak lantik dia jadi khalifah. Lalu berjaya lawan Turki. Kayaknya berlawang sungguh. Turki kalah. Kawasan-kawasan yang berada bawah Hijaz ni, termasuklah Syam ni, pisah daripada kerajaan Turki yang semakin lemah tu. Lalu British yang waktu tu bantu Sharif Hussein ni tak beri bagaimana perjanjian ni, malah jajah pula kawasan-kawasan Turki Osmaniyah ni, bagi sama-sama dia. Perjanjian Sykes-Picot yang dibuat bincang dah benarnya sama penjajah ni. Dia bincang antara Perancis dengan British dalam perjanjian Sykes-Picot ni. Kalau jatuh kerajaan Osmaniyah ni, terbagi. Wilayah Syam ni terbagi dua. Wilayah Palestin dan Jordan duduk bawah British, manakala Syria dan Lebanon duduk bawah Perancis. Ini nasib negara orang Islam yang dijajah. Terdapat banyak hadis eskatologi yang membicarakan tentang Syam. Juga tempat-tempat di dalam Syam, seperti Damsyik, Ghouta, Bablu, Dabik, Furat, Faisan, Galili, Tiberias dan lain-lain yang akan diterangkan dalam bab yang khusus. Jadi Syam ni memang kalau dalam Islam ni sangat dekatlah dengan Islam, dengan syariat kita pun sangat dekat. Hadis Nabi ni banyak. Siapa ada ulama yang tulis Arba'una Syamiyah, kitab hadis 40 hadis yang membicarakan tentang wilayah Syam. Nabi banyak cerita tentang Syam. Walaupun Syam ni zaman Nabi tu tak duduk jadi bawah kerajaan Islam lagi. Tak jadi kerajaan Islam lagi. Tapi Nabi dah banyak sebut cerita-cerita tentang Syam. Malah ada hadis Nabi doa supaya diberkati Syam ini. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina. 3 kali Nabi sebut. Wa Yamanina. Allah sebut Yaman. Kerana sejarah Syam dengan orang Arab ni sangat dekat. Kalau kita baca surah surah Quraisy. Surah Quraisy itu dia cerita tentang li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kebiasaan menjadi kebiasaan ada orang Quraisy yang mengembara ataupun berdagang musim panas, musim sejuk dan musim panas. Ya, musim sejuk tu merujuk kepada Yaman. Dia pergi berdagang musim panas, musim sejuk di Yaman, dan musim panas dia pergi ke Syam. Sebab di tanah Syam ni kawasan yang dikenal kalau sejuk sangat. Panas tak panas mana? Sejuk sangat. Yaman pula kawasan kalau panas sangat. Sejuk mana? Jadi tak sesuai kalau pergi Yaman musim panas kerana terlalu panas, dan tak sesuai lagi Syria musim sejuk kerana terlalu sejuk. Orang Arab ni dia tak ada apa-apa di tempat dia ni. Dia tidak ada sumber bumi waktu tu. Nak menanam pun bukan semua berhasil. Tapi oleh kerana tanah Arab terutamanya di Mekah ni, dia jadi tempat berkumpul orang tiap-tiap masa kerana ada Kaabah di situ. Orang buat umrah, orang buat haji. Belum zaman Nabi Muhammad lagi,
orang buat dah benda tu mengekalkan ajaran asal Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dibuat cara jahiliah lah. Nak ceritanya tempat tu tepat boleh jadi bandar metropolitan lah. Orang Arab Quraisy ni ambil kesempatan untuk berniaga, tapi dia tak ada benda nak berniaga situ. Lalu dia pergilah ke Syam pada musim panah. Dia ambil barang-barang daripada Syam, kemudian jual di Mekah. Masuk musim sejuk pula dia pergi ke Yaman, ambil barang-barang daripada Yaman. Yaman ni tempat kumpul barang-barang sebelah Asia, sebelah kawasan-kawasan kita lah, India, China, 400 ni banyak parking di Yaman, kawasan dia strategik. Kita dah pasal Yaman ni, dia ni menghubungkan kawasan sebelah Asia tu, Tenggara dan sebagainya. Barang-barang tu balik ke Mekah jual di nu, dan bawa juga ke Syria untuk jual di nu pula. Barang-barang Syria dia jual ke Yaman. Yaman ni Syria pula bawa barang belah-belah utara, belah-belah Eropah kumpul di situ. Jadi dekat dengan orang Islam ni. Kalau kita baca sejarah Nabi SAW juga, Nabi sebelum diturunkan wahyu pernah ikut pak saudara dia Ali bin Abi Talib ke Syam. Dia pergi ke Syam, atau lebih tepatnya di Busra. Busra ni tempat satu kawasan di Syria lah. Sana untuk berniaga, berdagang. Macam biasalah, macam kebiasaan orang Quraisy. Cuma dia tak sempat masuk untuk berniaga lah, sebab diminta oleh Buhairah, rahib sana, untuk balik semula. Balik semula kerana Buhairah ni tahu dia adalah Nabi, dan orang-orang Kristian pada ketika itu yang menyeleweng daripada ajaran Nabi Isa ni tak mahu ada Nabi yang bangkit di kalangan bangsa Arab. Mereka ada sifat nasionalisme yang tinggi, perkauman tinggi sangat. Siapa kalau Tuhan nak latih bangsa lain jadi Nabi, mereka tak mahu terima, nak bunuh Nabi. Baliklah, diminta Nabi balik, jaga keselamatan Nabi. Baliklah Nabi SAW semula, tak sempat masuk untuk jaga di Syam. Ini sejarah, maknanya Islam sangat dekat dengan Syam. Itu cerita-cerita berkenaan dengan Syam secara umum. Cerita-cerita berkenaan akhir zaman dengan Syam juga banyak. Oleh kerana kedudukan yang sangat strategi, kalau kita tengok hari ini, dia jadi tempat pertembungan kuasa dunia. Kuasa barat, kuasa timur sama-sama bersaing di sini. Banyak perang di Syria. Dia bukan rakyat Syria. Rakyat Syria letih dah perang, tak boleh perang dah. Menyesal dah lawan kerajaan. Sebab bila lawan kerajaan, pada ketika tu kuasa besar mari kacau. Kuasa besar banyak mari kacau. Hak matinya rakyat dia tu, hak musnah rumahnya, hak terpisah anak isteri dan sebagainya ni rakyat situ. Tapi hak berperang di nu ada belaka. Sama ada kerajaan Rusia ke, ataupun daripada tentera NATO ke, daripada tentera termasuk orang Islam sendiri. Orang-orang Turki pun terlibat, Kurdi terlibat, orang Iran pun terlibat. Masing-masing perang di tanah tu. Jadi sehingga ke hari ini kita boleh melihat kepentingan wilayah Syria ni dari sudut geopolitik. Maka tidak heranlah Nabi sendiri, Nabi SAW membicarakan mengenai Syam ini secara umum, ataupun wilayah-wilayah yang duduk bawah Syam ni. Contohnya Damsyik, ada hadis Nabi cerita tentang Damsyik. Ada hadis Nabi cerita tentang Ghutah, satu kawasan di sana juga. Bablu yang ada di Palestin. Dabik yang bersempadan dengan Turki. Furat, Sungai Furat tu sendiri, tadi Baisan, Galili, Tiberias tu, itu kawasan-kawasan yang banyak hadis-hadis Nabi berkait, terutama dari sudut akhir zaman. Cuma pada malam ni kita cerita berkenaan apa yang Nabi sebut tentang Syam secara khusus akhir zaman. Khusus mengenai Syam, antara yang dinyatakan Nabi SAW adalah menjadi tempat terhimpunnya tentera terbaik. Innakum satajiduna ajnada jundam bisyami wa misra wal iraqi wal yaman. Qalu fakhir lana ya Rasulullah. Qal alaikum bisyam.
qalu inna ashabu masyiyatin la nutiqu syam qala faman lam yutiq syam falyalhaq bi yamani fa inna allaha qad takaffala li bisyam. Sesungguhnya kamu akan mendapati terdapat beberapa pasukan tentera. Pasukan di Syam, di Mesir, di Iraq dan Yaman. Sahabat berkata, pilihlah untuk kami ya Rasulullah. Jawab baginda, pilihlah Syam. Balah sahabat, kami orang susah, tidak mampu ke Syam. Jawab baginda, jika tidak mampu ke Syam, maka pergilah ke Yaman. Sesungguhnya Allah telah menjaminku di Syam. Hadis riwayat Bazzar. Nabi cerita akan berlaku di akhir zaman ni beberapa perkara sehingga terbentuk kumpulan-kumpulan tentera yang pelbagai di muka bumi. Nabi beri contoh, akan ada tentera di Syam, akan ada di Mesir, akan ada di Iraq dan akan ada di Yaman. Tapi ia tidaklah menyatakan tempat lain tak ada selain daripada 4 ni. Tempat lain banyak lagi. Ada hadis lain Nabi sebut, sayusirul amra hatta takunu junudan mujannadah. Akan berlaku perkara-perkara hingga akan menyebabkan punya tentera-tentera yang pelbagai di tempat lain. Ada hadis yang tidak masuk ke Mesir. Ada hadis lain yang cerita akan terbentuk juga tentera di India. Akan juga berlaku kumpulan tentera yang berperang di kawasan perairan Jordan. Jadi banyak hadis-hadis Nabi cerita. Jadi apa yang kita faham, yang Nabi sebut ni hanya sebagai contoh. Ada beberapa tentera ataupun kumpulan-kumpulan tentera Islam yang utama akan muncul. Apa yang boleh kita fahami juga di sini bila Nabi sebut begitu, maknanya orang-orang Islam ini dituntut untuk berjuang di tempat masing-masing. Dituntut untuk berjuang di mana mereka berpijak. Mereka menegakkan Islam, mereka berjihad, mereka melakukan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar di mana sahaja mereka wujud. Walaupun terpaksa berpisah di antara kerajaan-kerajaan Islam. Itu yang berlaku hari ini dah. Dulu orang Islam ni bernaung di bawah satu payung khalifah. Tak kira lah kita berada di Mesir ke, kita ada di Malaysia ke, kita ada di Madinah ke, mana saja orang Islam ada dan orang Islam berkuasa, dia wajib untuk bersama di bawah satu pemerintahan Islam yang dipanggil sebagai khilafah, pusat pemerintahan. Hak mana jadi presiden, hak mana jadi perdana menteri, hak mana jadi raja di tempat-tempat ni, di negara-negara ni, di bawah pemerintahan Islam mereka dipanggil gubernur, wali. Gubernur ni dia perintah kawasan tu, tapi waktu sama dia kena patuh pada pemerintah yang memerintah seluruh umat Islam. Lalu mengalah hari itu Turki Osmaniyah lah. Ke hari ini pun kita masih lagi mengekalkan identiti kita sebagai sebuah negara yang bernaung di bawah Turki Osmaniyah. Hampir ke semua negeri-negeri di Malaysia ni memperkenalkan lambang bulan dan bintang dalam bendera kita. Bulan dan bintang ni logo Osmaniyah sebenarnya. Logo Osmaniyah. Hak ada di bendera Malaysia, hak ada di bendera Johor, hak ada di bendera Terengganu, hak ada di bendera Kelantan. Banyak negeri-negeri di Malaysia ni guna. Menunjukkan bahawa kita ni dulu tanah Melayu ni menjadi salah sebuah negeri yang bernaung di bawah Turki Osmaniyah. Itu dulu. Tapi hari ini lepas jatuh Osmaniyah, negara umat Islam dipecah-pecahkan. Pemerintahan diberikan kedaulatan secara nation state ikut PBB. Jadi kita memerintah secara sendiri-sendiri. Etos secara sendiri-sendiri, ulama-ulama kita pun faham dalam membina kebangkitan Islam ni, kita perlu ikut cara politik dan kawasan sendiri-sendiri. Kita tak boleh bentuk lagi sebuah gerakan yang nak memerintah semua negara sekaligus selagi mana kuasa umat Islam tidak berada di bawah orang Islam secara 100%. Memang hari ini pun diberi dah
kemerdekaan kepada orang-orang Islam. Di tempat-tempat kita di Malaysia dah diberi kemerdekaan, di Syria sendiri, di Syam tu, di Jordan diberi kemerdekaan dah, di Lebanon. Tapi kemerdekaan diberikan kepada tali barut penjajah, bukan hak bawa Islam sebagai asas. Hak mereka berjuang atas dasar nasionalis. Kalau tempat kita hak berjuang atas semangat Melayu, hak tu diberikan kuasa pemerintahan. Hak berjuang atas semangat nasionalis Arab, nasionalis Turki, hak ni diberikan kemerdekaan. Tapi hak berjuang atas asas Islam, mereka ni dihapuskan. Jadi negara-negara Islam ni masih lagi, walaupun diperintah oleh orang Islam, dasar dia masih dasar nasionalis, dasar perkauman. Lalu tugas orang Islam dah habis lagi di negara masing-masing untuk membebaskan negara daripada semangat perkauman tu kepada cara pemerintahan Islam. Kalau selesai hal tu, barulah kita fikirkan untuk membentuk kesatuan Islam sejagat, kesatuan politik Islam sejagat. Jadi ini juga nak menggambarkan apa yang dibicarakan pesan Nabi ni. Dan kita sekarang ni berhadapan bukan sahaja musuh dalaman. Kalau nak bawa Islam ni, kita tidak berhadapan dengan musuh-musuh di kalangan orang-orang Islam sahaja, kalangan rakyat di negara masing-masing sahaja, bahkan berdepan dengan kuasa besar. Berdepan dengan kuasa besar, dan kuasa besar hari ni, kalau kita rasa kita aman, jangan kita berasa selesa. Mereka dari hari ke hari sentiasa membangunkan senjata-senjata hebat. Kita masih lagi tidak selesai dengan isu kapal selam AUKUS bersama Australia, UK, US. Kapal selam yang boleh bawa peluru berpandu yang hebat. Semalam, 2 hari lepas, Rusia pula dia perkenalkan peluru berpandu terbaru, apa nama pun, ingat nama dia, sangat hebat lagi, yang boleh untuk dijadikan sebagai peluru berpandu nuklear. Sekarang ni tengah kacau negara-negara kuasa besar ni. Kalau kita tengok duk cakap tentang teknologi pembangunan IAP 4.0, tapi dari sudut persenjataan mereka tidak ketinggalan, sentiasa bersaing. Buat sama ujian senjata-senjata berat mereka. Dan benda-benda ni semuanya adalah persiapan untuk peperangan. Persiapan untuk peperangan kalau perlu. Walaupun ramai di kalangan sarjana hubungan antarabangsa kata hari ni perang ni tak mungkin berlaku masing-masing tak embuh, sebab kalau berlaku perang, akhirnya akan berlaku perang nuklear. Sebab banyak kekuatan kuasa-kuasa besar ni semua ada nuklear berlaku. Masing-masing takut ke nuklear. Cuma senjata-senjata ni dibuat sebagai satu dipanggil cegah rintang ataupun deterrence. Tak memberi orang serang, dia tunjuk aku ada nuklear ni. Kalau nak perang aku jaga-jaga. Sebab kalau perang nuklear ni masing-masing tak menang belaka. Kesan radioaktif, radiasi daripada senjata nuklear tu bukan saja akan mengenai tempat yang dia nak serang tu, malah tempat hak dilancarkan semua tu akan menjadi kesan belaka. Boleh menyebabkan orang jadi lumpuh, boleh menyebabkan sistem saraf gagal berfungsi, otak gagal berfungsi. Bukan sekadar letupan tu saja. Kita boleh tengok sejarah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sejarah bom atom yang pernah digunakan itu tahun 40-an, 50-an tu. Tapi hari ini teknologi dah 60 tahun dah ke hadapan. Jadi sangat berat. Tapi bibit-bibit ke arah itu sentiasa ada, dan kita umat Islam selalunya berjaga-jaga. Walaupun mungkin kita tidak nampak sebagai kuasa besar, tapi sebagaimana yang pernah berlaku di Syria kita tengok, yang berlaku di Yaman yang kita tengok, yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Libya, tanah air orang Islam ini sering menjadi pusat pertembungan kuasa besar. Jadi kita tahulah apa yang Nabi kata, sayusirul amra. Nabi kata akan berlakulah urusan-urusan sehingga wujudkan tentera-tentera. Itu yang kita fahamnya, bila wujud tentera
Maknanya ada perang lah. Bila ada perang, lagu mana berlaku perang, wallahu a'lam. Tapi bila kita baca dari sudut hubungan antarabangsa, ianya mungkin berlaku. Cuma nak fokus kepada kita ni, Nabi kata bila berlakunya umat Islam ni banyak tentera-tentera yang bakal muncul, sahabat tanya Nabi. Sahabat tanya, dah yang mana yang paling baik, pilihlah untuk kami. Nabi kata, pilihlah untuk bersama dengan tentera Syam. Pilihlah untuk bersama dengan tentera Syam. Sebab apa tentera Syam? Sebab dalam hadis-hadis yang lain, kita akan baca, Syam ni akan jadi pengkalan tentera Islam. Dia akan jadi pengkalan tentera Islam, terutama sekali di zaman Imam Al-Mahdi. Tepat di mana turunnya Nabi Isa AS juga di Syam. Yang akhirnya akan kejar Dajjal sehingga ke Palestin, dibablut dan bunuh di sana. Jadi pusat maknanya Imam Mahdi ni dia akan jadi khalifah umat Islam sejagat. Pemimpin umat Islam sejagat, bila dia muncul, dia akan, umat Islam seluruh dunia akan diwajibkan berbai'ah kepada dia. Maka sebab itulah Nabi kata Syam lah yang terbaik, lalu boleh pergi ke Syam. Sahabat-sahabat kata kami tak mampu, dia kata. Sahabat-sahabat kata Syam ni jauh, Syam ni bukan tanah Arab. Nabi kata kalau tak mampu ke Syam, pergilah ke Yaman. Yaman ni bahagian tanah Arab lagi. Bahagian tanah Arab lagi, dan Yaman ni juga dibuka pada zaman Nabi lagi. Pergi ke Yaman lagi lah. Yang bimbang, Allah akan jamin Syam ni dengan tentera-tenteranya. Hadis riwayat Bazzar. Tetapi tidak diketahui apakah waktu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Boleh jadi telah berlalu dan boleh jadi masih belum berlaku. Kita tidak boleh terlalu gopoh menetapkan maksud hadis yang umum tanpa melihat sudut yang lain. Jadi bagi orang yang tidak mengaji panjang, bila dibaca hadis ni, Nabi suruh pergi ke Syam lah. Nabi suruh pergi ke Syam. Masing-masing pun tinggal tanah air masing-masing, pergi ke Syam. Sedangkan bila kita baca macam kita sebut ni lah, Syam ni akan jadi pusat pemerintahan Islam. Zaman bila? Zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi ada tak lagi? Tidak ada lagi, tak muncul lagi. Maka sebelum ada Imam Mahdi itu, tak berlaku lagi lah apa yang Nabi sebut ni. Bila berlaku muncul Imam Mahdi, barulah kita akan berbai'ah kepada dia di sana. Dan nak berlaku muncul Imam Mahdi ni pula bila? Itu juga kita tak berjaya tetapkan. Cuma dalam hadis Nabi SAW, kemunculan Imam Mahdi ni, dia akan dibai'ah di Mekah dulu. Akan dibai'ah di Mekah dulu, bilangan 313 orang. Waktu tu hanyalah pengikut-pengikut asal dia je, daripada kaum-kaum dia, yang akan berbai'ah pada dia. Sehinggalah berlakunya ayat hadis yang kita baca yang ni lah. Yang kita baca, terdapat hadis yang menyatakan bakal keluar tentera Sufyani dari Syam yang memerangi Al-Mahdi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu ikhtilatu 'inda mauti khalifah, fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah hariban ila Makkah, fayatihi nasu min ahli Makkah, fayukhrijunahu wa huwa karih, fayubay'unahu baina ar-rukni wal maqam, wa yub'atsu ilayhi ba'thun min ahli Syam, fayukhsafu bihim bil bayda' baina Makkah wal Madinah, fa idza ra'a an-nasu dhalika ataahu abdalu Syam wa 'asaibu ahli al-Iraq, fayubay'unahu baina ar-rukni wal maqam, thumma yansha'u rajulun min Quraisy akhwaluhu kalbun, fayab'atsu ilayhim ba'than fayadhharuna 'alayhim, wa dhalika ba'thu kalb, wal khaybatu liman lam yashhad ghanimata kalb, فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليهم. Maka berlaku perselisihan saat kematian khalifah. Lalu muncul seorang lelaki, yakni Imam Mahdi, daripada Madinah lari ke Makkah. Nabi cerita diambang kemunculan Imam Mahdi ni akan berlaku perselisihan, berlaku peperangan saat kematian khalifah.
Khalifah ni ada ulama bahas merujuk kepada raja lah, raja Islam yang memerintah. Bila raja mati, orang berebut nak pemerintahan. Ini hanya berlaku di tempat yang pemerintahan dia dijalankan secara pewarisan. Sebab tempat-tempat yang menjalankan demokrasi ini tidak akan berlaku perselisihan kalau berlaku kematian. Sebab bila mati mudah, mati buat pilihan raya. Mati buat pilihan raya, buat pemilihan. Itu konsep demokrasi. Tapi kalau tempat-tempat yang menjalankan sistem monarki, bila berlaku semua kematian raja ni akan berlaku perselisihan. Orang berebut siapa nak ada raja lepas pada tu. Sama sekali di kalangan anak-anak raja sendiri. Kebuk. Ada kata mu tak layak, tak layak. Lebih-lebih lagi kalau raja ni banyak anak daripada banyak ibu. Kena hak sama umur. Dan kalau kita tengok benda hak ni masih lagi mengekalkan sistem monarki ni pada pemerintah yang ada autoriti, caranya di tanah Arab, di Saudi sendiri sebagai contoh. Maka boleh jadi kawasan ni lah yang disebut. Dan sebab hadis ni juga cerita tentang tempat-tempat dalam Arab Saudi ni. Apabila berlaku peperangan tu, muncul seorang lelaki, yakni Imam Mahdi tu daripada Madinah, lari ke Mekah. Ni kawasan Arab Saudi belakang. Dan Madinah ni juga, kalau dalam hadis ni, dia tidak semestinya merujuk kepada Madinah Munawwarah semata-mata. Ada hadis yang merujuk Madinah ni sebagai Syam, Damsyik. Ada hadis yang merujuk Madinah ni Konstantinopel, Turki tu. Jadi Madinah, sebab Madinah ni masuk bahasa Arab ni bandar. Maka boleh jadi belaka. Maknanya sama ada lari daripada Madinah sungguh ataupun lari daripada Palestin ke, lari daripada Turki ke, lari daripada Palestin ke, Allahu a'lam. Jadi dia lari ke sana, kemudian diterangi oleh penduduk Mekah. Lari, apa dia lari? Sebenarnya dia lari ni bukan kerana takut, tapi dapat dengar cerita ura-ura bahawa dia akan dilantik oleh orang untuk jadi pemimpin. Dan dia ni orang yang tak mau jadi pemimpin. Orang yang tak suka kepada pimpinan. Sebab dia tahu tanggungjawab besar dan Nabi marah minta jawatan. Kalau boleh tolak jawatan. Memang asas dalam Islam ni, dari sudut berjawatan, asas dia kita kena tolak jawatan. Jawatan ni kita kena tolak. Bahkan haram minta jawatan. Ini hukum asas Islam. Melainkan sekiranya tak ada orang lain. Sekiranya kita sendiri tahu, kalau kita tidak ambil pemerintahan tu, orang yang akan ambil ni yang akan merosakkan tanggung amanah tersebut, maka pada waktu itulah kita perlu untuk ambil jawatan tersebut. Itu kaedah dalam Islam. Saya kena faham aja. Jadi hadis-hadis orang yang guna hujah Nabi Yusuf terima jawatan tu, itu keadaan terkecuali macam kita cerita tadi lah. Kerana Nabi Yusuf diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu berbeza. Orang guna ayat fastabiqul khairat, berebut jawatan ni atas asas berlumba-lumba mengerjakan kebajikan. Hak tu dah ikut kaedah Islam juga. Kaedah Islam asalnya kalau ada orang hak lebih layak, kita beri laluan kepada orang lain. Beri laluan, masing-masing kena tolak. Patutnya berebut tak apa jawatan macam yang ditunjukkan oleh Imam Mahdi ni. Dia tunjukkan oleh Imam Mahdi. Bukan berebut-rebut nak jawatan. Melobi pula. Ini bukan cara Islam. Kalau ada hak gini, kita kena bersihkan. Budaya ni bukan budaya Islam. Lalu, apabila Imam Mahdi ni lari daripada Madinah tu ke Mekah. Lari betul-betul tak ambuh. Tapi, orang-orang Islam ni tahu bahawa tak ada orang lain dah layak. Dia hak layak. Cuba untuk yakinkan juga Imam Mahdi ni. Lalu Imam Mahdi ni Mekah nak selamat dah. Penduduk Mekah pula tahu Imam Mahdi lari ke sana, dia diangkat. Waktu tu dia bai'ah lagi dari Imam Mahdi. Dia dibawa dari rumah dia, yang tempat persembunyian dia tu, keluar. Dalam keadaan dia memang tak boleh. Dibawa keluar ke hadapan Kaabah. Lalu dibai'ah di antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Itulah baru dimasyhurkan Imam Mahdi sebagai khalifah umat Islam. Selepas itu datang satu pasukan dari Syam untuk memerangi beliau.
Lalu bumi menelan mereka ketika sampai di kawasan Baidah. Dalam hadis yang lain, tentera ini dirujuk sebagai tentera As-Sufyani. Mana yang kita bimbang ni? Orang hari ni duduk derah-derah nak pergi ke Syam. Maka baru ni timbul kan? Orang masa mula-mula perang ke Syam, ramai orang Indonesia, termasuk orang Malaysia, orang Mesir pun. Orang Mesir. Kalau duduk di sana pun, oleh kerana terpengaruh dengan hadis ni, ikut perang juga di Syria. Perang di Syria, ikut kumpulan mana? Tak tahu. Macam-macam kumpulan ada. ISIS ada tentera apa? Oh, macam-macam lah kalau nak sebut kot macam-macam. Ada hak dana daripada Arab Saudi, ada hak dana daripada Barat, ada dana daripada Rusia dan macam-macam. Masing-masing perang sama sendiri. Kata nak cari Imam Mahdi tapi perang sama orang Islam. Yang kita bimbang, tentera yang dimaksudkan yang memerangi Imam Mahdi itu yang orang Islam pergi ramai-ramai kumpul. Orang Imam Mahdi. Ini benda ni tak jelas. Sebab itulah bila kita baca hadis, jangan terlalu gopoh nak ikut pergi sana. Kita baca hadis ni, Nabi cerita, hak daripada sana, hak mari kumpul-kumpul tentang Imam. Apabila manusia melihat peristiwa itu, datanglah para wali abdal daripada Syam dan pasukan-pasukan dari Iraq dan memberi bai'ah kepadanya. Baru daripada peristiwa viral lah cerita dia, antara keajaiban jugalah. Sebab tentera-tentera yang nak mari serang Imam Mahdi daripada Syam tu akan ditelan bumi. Satu keajaiban lah. Kalau kita dengar cerita telan bumi ni zaman Nabi Lut dulu. Ini cerita berlaku di zaman moden, akhir zaman lagi. Jadi viral cerita ni. Orang yang pernah baca hadis ni, tahulah. Oh, tu tanda Imam Mahdi sudah dibai'ah di kota Mekah. Walaupun kalau kita ikut cerita Imam Mahdi dibai'ah di Mekah ni pun sudah viral dah. Tapi masing-masing mungkin kurang yakin lagi. Sebab pernah berlaku dah sebelum ni. Pernah berlaku dah dulu, ada orang yang tawan Mekah ni, dia buat masuk apa nama ni, kan kalau biasa pergi ke Mekah tu, orang buat masuk tiap-tiap kali lepas semayang kan, orang buat masuk jenazah. Orang masuk jenazah nak solat jenazah di depan Kaabah, ambil berkat lah orang meninggal di Mekah ni. Jadi ada satu rancangan oleh kumpulan bersenjata, dia buat asuk senjata, dia bubuh dalam keranda tu. Tahun berapa dah lupa dah, kalau masing-masing orang lama mungkin. Dia buat asuk senjata bubuh dalam keranda tu. Dia tanya, orang kata solatul janazah, masuk keranda ni, buka keranda, pakai ambil senjata, tawan Kaabah, maka dibai'ah situ. Imam Mahdi palsu lah ni. Jadi benda tu orang boleh buat, orang boleh fabricate. Jadi kalangan orang-orang Islam seluruh dunia ni tak berapa yakin lagi. Ada hak tak berapa yakin. Walaupun ada tanda-tanda, sehinggalah berlakunya satu benda yang manusia tak boleh buat. Manusia tak boleh fabricate. Iaitulah kejatuhan tentera daripada Syam itu ditelan bumi. Waktu ni orang pun yakinlah inilah Imam Mahdi hak betul-betul dibai'ah di Syam tu, hak tu dibai'ah di Mekah tu, hak itulah betul-betul. Lalu datanglah para wali abdal daripada Iraq dan daripada Syam, pasukan-pasukan daripada Iraq akan datang memberi bai'ah kepada dia. Dan ketika itulah kalau kita ni dalam keadaan masih tak jelas siapa yang sebenarnya kumpulan-kumpulan betul-betul perjuangkan Islam ni, tunggu peristiwa ni berlaku, barulah kita beri bai'ah. Kawasan duduk mana pun. Itulah Nabi kata, fabayi'uhu walau habwan ala thalj. Pergilah berbai'ah kepada dia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sama ada waktu tu di Mekah berlaku turun salji ke, ataupun kita duduk kawasan bersalji, mana jauh daripada Mekah. Duduk di mana tu? Di kawasan Rusia ada orang Islam duduk kawasan salji. Kita duduk mana lagi? Di Amerika ke, di Eropah ke, di kawasan salji. Kita akan ngakak-ngakaklah di atas salji pun untuk memberi bai'ah kepada Imam Mahdi. Nabi ajar. Waktu itulah kalau kita boleh nampak. Kemudian apa lagi Nabi kata, muncul pula lelaki dari keturunan Quraisy, dari sebelah bapa dan Kalb dari sebelah ibu untuk memerangi Al-Mahdi. Jadi orang yang nak perang lawan Imam Mahdi ni muncul, ada semua. Jadi perang. Lalu Imam Mahdi utuskan satu tentera untuk memerangi pasukan daripada kabilah Kalb ini. Kabilah Kalb ni daripada keturunan orang Arab jugalah, orang Arab juga. Maka rugilah mereka yang tidak bersama
pada ketika Al-Mahdi membahagikan ghanimah, memimpin manusia mengikut sunnah Nabi dan istiqamah dengan Islam. Beliau hidup selepas itu selama 7 tahun. Memerintah dengan cara Nabi, kemudian dia dimatikan dan kaum muslimin menyolakkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi terlalu ramai kumpulan di seluruh Syam sekarang. Semuanya melaungkan perjuangan Islam. Apa yang menyedihkan, masing-masing berperang sama sendiri. Pejuang Kurdi, IS, Al-Qaeda, FSA, Ahrar Syam, tentera Syria dan bermacam kumpulan lain. Sampaikan hari ini tak selesai lagi. Selesai lagi perang-perang yang berlaku di sana. Walaupun Islamic State IS tu sudah dikatakan berjaya ditumpah kepada pemimpin mereka, berjaya ditangkap dan dibunuh. Ada pula muncul kumpulan Kurdi, Al-Qaeda, ada lagi situ. Kumpulan tentera asal Syria yang memberontak ada juga situ. Ada lagi. Masih lagi berlaku peperangan, dak amal lagi di sana. Kita pula nak atur budak-budak pergi solah, tempat mengaji, tempat ulama tu. Sampaikan hari ni payah lagi kerana keadaan yang berlaku. Hari tak susah. Cuma tak lebihlah berita dah. Sebab benda tu orang ni berakhir berita-berita yang baru, orang berakhir berita-berita hangat sensasi. Jadi dia perang lama sangat ni jadi dok viral dah cerita-cerita tu. Tapi perang lagi berlaku di sana. Itu kita kena faham. Kebanyakan menjadi kuasa besar, proksi kuasa besar sama ada US, Rusia serta negara sekitar seperti Turki, Saudi, Iran, Qatar dan sebagainya. Masing-masing nak ambil pengaruh pula. Takut muncul. Contohnya negara-negara sekitar orang Islam ni pun bersaing sama sendiri. Takut-takut Syria ni jatuh di bawah negara yang jadi rapat dengan Turki. Saudi takut terancam, maka Saudi pun masuk sekali. Sama juga Turki takut kalau masuk negara mereka yang memusuhi Turki, maka dia pun masuk sekali berlawan. Nak suruh masing-masing naik lagi adalah tentera yang kerajaan yang kurang-kurangnya baik dengan negara sekitar ni. Jadi tambah lagi menyusahkan, menyukarkan keadaan di sana. Jika benar hadis pertama di atas memaksudkan tentera yang bakal muncul, sayugia ia bermaksud tentera Al-Mahdi, kerana dalam hadis yang lain Syam atau secara lebih khusus Ghouta akan menjadi kubu akhir zaman yang kita sebut. Yang merujuk kepada tentera yang di Syam yang disebut Nabi itu mungkin merujuk kepada tentera Imam Mahdi dan masih lagi belum berlaku, dan kita perlu terus berjuanglah untuk mewujud merealisasi apa yang Nabi sebut. Tentera-tentera Islam ni bakal berselakan di seluruh tempat di zaman nanti untuk kemunculan Imam Mahdi. Ini untuk lebih lanjut rujuk bab Ghouta dan Konstantinopel yang akan kita bahas lepas ni insya-Allah. Cukup sekadar itu dulu untuk malam ini daripada tajuk Syam ini. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang datang kelemahan di sisi jemaah banyak-banyak salah dan silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.